Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pelajaran akidah. Pelajaran pertama, beriman kepada kitab, yang mana video ini adalah sambungan bagi video yang sebelum ni. Jadi sebelum tu kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi sebelum ni kita telah belajar bahawa kitab ada 4 kesemuanya dan juga suhuf. Suhuf kita akan masuk pada hari ini. Antara kitab-kitab yang telah kita pelajari ialah Taurat, Zabur, Injil dan kitab Al-Quran. Jadi hari ini kita akan masuk pada satu-satu kitab secara lebih terperinci. Yang pertama ialah kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa, seperti kita telah ketahui sebelum ni. Dan kitab ini diturunkan dalam bahasa Ibrani. Isi kandungan kitab Taurat. Kitab Taurat mengandungi syariah, iaitu peraturan ibadah dan akidah, sejarah Bani Israel, dan juga menyebut tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan diturunkan dalam bahasa Qibti. Dan isi kandungan kitab Zabur ialah mengandungi fatwa, doa, zikir dan nasihat. Tidak mengandungi peraturan ibadah baru, kerana syariat Nabi Daud adalah menyambung pada syariat Nabi Musa alaihissalam yang terdahulu. Kitab Injil. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan diturunkan dalam bahasa Suryani. Isi kandungan kitab ni mengandungi kisah penciptaan bumi dan manusia, syariat iaitu peraturan beribadah dan akidah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Baik. Yang keempat ialah kitab Al-Quranul Karim. Diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan dalam bahasa Arab. Isi kandungan kitab ni mengandungi 30 juzuk, 114 surah, bermula surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, mengandungi 6236 ayat. Isi kandungannya meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalat, munakahat dan jenayat, iaitu mengandungi panduan hidup yang lengkap hingga ke hari kiamat. Baik, seterusnya ialah kelebihan Al-Quran. Antara kelebihan Quran ialah terpelihara daripada penyelewengan seperti kitab-kitab yang lain. Telah diseleweng dan diubah maksud oleh pengikut-pengikutnya. Merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai banyak mukjizat. Antara mukjizat terbesar ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran memansuhkan syariat-syariat Nabi terdahulu. Maknanya syariat Nabi terdahulu sudah tidak diguna pakai pada zaman sekarang. Dan seterusnya panduan yang lengkap untuk seluruh manusia sampai ke hari kiamat. Al-Quran juga merupakan syifa, iaitu penawar bagi segala penyakit. Tak kiralah penyakit rohani ke, penyakit jasmani ke, Al-Quran menjadi penyembuh kepada penyakit. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengenalan suhuf. Sebelum ni kita telah dapat gambaran sedikit tentang suhuf. Okey, suhuf. Pengertian suhuf dari segi bahasa bermaksud lembaran ataupun helaian. Dari segi istilah pula,
Suhuf bermaksud kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang menjadi panduan manusia. Sama juga seperti kitab, cuma berbeza sedikit kerana suhuf ini tidak mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Disebabkan dia hanyalah lembaran, maka kuranglah sikit daripada kitab. Okey, dalil wujudnya suhuf ni kita boleh lihat dalam surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat ke-18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya, sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan yang sebelum dalam surah Al-A'la itulah boleh tengok ada disebutkan di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Seterusnya kita lihat pula pada bilangan suhuf, jumlah suhuf. Okey, suhuf ada 110 kesemuanya. Apabila ditambah kesemuanya ni, jumlahnya adalah 110 suhuf. Baik. Yang pertama ialah Nabi Adam 10 suhuf. Yang kedua Nabi Syith 50 suhuf. Nabi Idris ada 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam ada 10 suhuf dan Nabi Ibrahim ada 10 suhuf. Okey, dapat kita ketahui di sini bahawa Nabi Musa adalah menerima suhuf dan kitab. Okey, seterusnya kita tengok kepada faedah beriman kepada kitab dan akibat tidak beriman kepada kitab. Okey. Rasa setakat itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.